tuan-tuan guru, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat sama-sama berforum di masjid kita ni, forum yang dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis dan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, yang bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Mustaqim, Felda Rimba Mah, Padang Besar, Perlis. Jadi tajuk forum kita pada malam ni, forum kita ni forum bertemakan forum semarak dakwah, yang bertajuk forum yang akan kita kupas tajuknya iaitu dunia tempat ujian. Bersama kita gandingan panel, dua ahli panel kita yang tak asing lagi di negeri Perlis ini. Sudi untuk saya perkenalkan dua ahli panel kita. Yang pertama yang berada di sebelah dekat betul saya ni, iaitulah Al-Fadil Al-Ustaz Muhammad Hafizuddin bin Abi Rirah, iaitulah Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasaan JAIPS. Dan yang di hujung ahli panel yang tak asing di negeri Perlis, iaitulah Al-Fadil Al-Ustaz Muhammad Rizal bin Azizan, Ahli Jawatan Kuasa Pengurusan Wakaf MAIPS. Jadi kita akan mengupas satu tajuk, iaitu tajuk dunia tempat ujian. Satu tajuk yang besar dan penting untuk kita, kerana kita memang duduk atas dunia ni. Dan dunia ni, bila sebut dunia, di sana ada pelbagai perbahasan dari sudut perspektif, dari sudut teori manusianya. Tapi kita tak mahu nak dengar yang tu. Kita nak dengar dunia ni dari sudut perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Itu yang kita nak bincang pada malam ni. Jadi kita nak bincang tentang dunia, satu perkara yang cukup besar. Dan memang tak cukup sebenarnya bincang. Cuma kita nak ambil beberapa persoalan saja untuk kita bahaskan pada malam ni. Jadi di forum kita ni ada dua pusingan. Pusingan pertama, kita akan ajukan soalan kepada kedua-dua ahli panel. Setiap ahli panel akan menjawab 15 minit pusingan pertama. Kemudian pusingan kedua, kita akan ajukan soalan kepada setiap ahli panel, dan setiap ahli panel akan menjawab selama 10 minit seorang, lebih kurang sejam lah. Kita harap tuan-tuan boleh tunggulah. Dia isyak tu kira lajak sikit lah. Azan isyak, kita lupa nak tanya, kalau isyak ni dia nak azan dulu kan? Terus, pakai terus sampai sudah, baru kita azan, lepas tu kita qomat. Dan itu format dia. Kita akan terus kepada soalan yang pertama yang akan diajukan kepada panel yang pertama, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafizuddin. Apakah yang dimaksud dengan dunia dan ciri kehidupan dunia? Contohnya perhiasan, keinginan dan keperluan manusia seperti yang disebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi yang segala hormatnya, silakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafizuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zahrin bin Zakaria, Guru Takmir Negeri Perlis, merangkap imam di Masjid Jami' Berseri. Rakan panel pada malam ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizal bin Azizan, adalah merupakan ahli jawatan kuasa pengurusan wakaf MAIPS. Seterusnya yang dimuliakan Tuan Nazir, Tuan Imam, para pegawai dan juga kaki tangan serta barisan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mustaqim, Felda Rimba Mas, Padang Besar, Perlis. Seterusnya para asatizah, guru-guru, para pimpinan masyarakat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Azza wa Jal
kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berhimpun di rumah Allah ini, dan tujuan utama kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kita mengimarahkan, kita menghidupkan rumah Allah ini dengan amalan-amalan ibadah, khususnya salat fardu 5 waktu. Dan juga kita imarahkan, kita makmurkan rumah Allah dengan majlis-majlis ilmu. Ada banyak bentuk majlis ilmu, dan di antaranya ialah bentuk seperti forum pada malam ini, iaitu dia majlis ilmu ni dia tidak kaku, dia tidak mesti ada seorang guru dan ramai anak murid, dia tak mesti macam tu. Boleh jadi dia dalam bentuk perbincangan, dua hala. Boleh jadi lebih daripada seorang tenaga pengajar. Ini kepelbagaian, supaya umat Islam tidak bosan, tidak jemu dalam menuntut ilmu. Demikianlah agensi agama di negeri Perlis ini, kita concern, kita ambil berat perkara ini, sehingga kita mengadakan program-program majlis ilmu ni dalam berbagai bentuk, dan antaranya ialah dalam bentuk forum. Dulu Ihya Masjid, kalau perasan, tuan-tuan puan-puan perasan, pada tahun 2021 bentuk Ihya Masjidnya lebih kepada penyampaian individu, tapi mula 2022 ni dia dah pergi kepada bentuk forum pula. Baik, tajuk yang kita bincangkan pada malam ini adalah berkaitan dengan dunia, iaitu tempat ujian. Satu perkara yang kita kena jelas berkaitan dengan kehidupan di dunia ini, iaitu sebenarnya manusia yang hidup di atas dunia ni, mereka boleh mengetahui bahawa mereka sedang berada di atas dunia dengan panca indera yang mereka ada. Dengan mata dia boleh melihat, dengan telinga boleh mendengar, dengan kulit dia boleh rasa sejuk, bila angin timur kita boleh rasa sejuk. Jadi manusia sama ada dia beriman ataupun tidak beriman kepada Allah SWT, dia boleh sedar dia sedang berada dalam dunia. Dan manusia boleh menggunakan akal yang diberikan oleh Allah SWT ini untuk survive, untuk kesinambungan hidup mereka atas dunia. Bila lapar, mereka akan cari makanan. Bila dahaga, mereka akan cari ayam. Jadi banyak perkara yang kalau nak tempat tinggal, mereka akan cari rumah, cari gua ke apa dan sebagainya untuk tempat teduh, pakaian, demikian. Ini kehidupan atas dunia, yang mana tidak hanya manusia, bahkan haiwan-haiwan juga hidup di atas dunia ni, mereka boleh survive, boleh kelangsungan hidup, boleh meneruskan kehidupan, keturunan dan sebagainya. Namun pada hakikat yang sebenarnya, yang perlu manusia yang diberikan akal oleh Allah SWT ni, kita kena lebih tahu tentang satu perkara lagi. Dan yang ini tidak dapat kita capai dengan akal, tidak dapat dicapai oleh mata kita, tak boleh dapat dicapai oleh telinga kita, dan tak boleh dicapai oleh kita punya panca indera. Tetapi akal kita boleh capai dengan cara mendapat perantara yang lain. Tapi bukan perantara tersebut ialah panca indera. Apa dia perantara ataupun sumbernya? Ialah wahyu daripada pencipta dunia. Kita kena sedar bahawa dunia ini dia tidak jadi dengan tiba-tiba, dia tidak jadi dengan secara mengejut begitu sahaja, ataupun secara accident, secara tidak sengaja lah. Dia ada pencipta dia, dan kewujudan kita ini ada matlamat dia, ada destinasi dia, ada dia punya kita panggil stesen dia yang kita kena lalui, dan kita telah disistemkan dalam frame tersebut, dalam kerangka tersebut. Dan ini Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala dengan rahmat, dengan kasih sayang dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan, memberitahu maklumat tersebut kepada manusia melalui para rasul, supaya disampaikan kepada manusia, supaya manusia sedar bahawa hidup di atas dunia ini sebenarnya ada lagi perjalanan yang perlu manusia lalui, supaya apa? Supaya manusia tidak tenggelam dalam kehidupan dunia ini dengan apa yang mereka inginkan, ataupun hanya semata-mata berdasarkan apa syahwat, apa nafsu yang mereka ada. Baik, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dunia membawa maksud dari sudut bahasa Melayu kita ni pun dah ambil pinjam perkataan tersebut dan dah dimelayukan bahasa tersebut. Dan kalau kita tengok dari sudut Dewan Bahasa dan Pustaka, mentarifkan dunia ini kepada beberapa maksud berdasarkan penggunaan, konteks penggunaan. Yang pertama, dunia dengan maksud bumi. Bumi itu sendiri
dan segala yang ada di permukaannya, iaitu dan juga alam, tempat kita duduk. Ini dunia dengan maksud itu. Kemudian yang kedua, maksud dunia ialah perihal hidup, tentang hidup ataupun kehidupan. Contohnya kita selalu guna perkataan dunia hari ini penuh dengan penindasan, dengan kezaliman. Jadi dunia tu keadaan perihal kehidupan kita pada hari ini. Kemudian yang ketiga, dengan maksud segala manusia, semua yang ada di atas muka bumi ini. Contoh selalu kita guna, iaitu seluruh dunia bersedih atas pemergian fulan-fulan, bagi contoh. Jadi seluruh dunia maksudnya penghuni dunia. Penghuni dunia itu manusia lah, merujuk kepada manusia, walaupun kita kata ada orang tak kenal pun. Contohnya kalau Presiden Amerika Syarikat meninggal, kita kata ada je yang tak kenal, tapi dia boleh kata seluruh dunia bersedih. Cuma maksudnya majoriti penduduk dunia. Kemudian dunia dengan maksud bidang ataupun lapangan. Biasa kita dengar dunia penerbitan, dunia kewartawanan, dunia apa macam lagi. Kita dengar yang tu dunia perniagaan, dunia akademik. Yang ni dengan maksud lapangan ataupun bidang. Dan kalau kita perhatikan, oleh kerana dunia ni berasal daripada perkataan bahasa Arab, maka daripada bahasa Arab dunia itu berasal daripada perkataan dana, yang maksud membawa erti kepada dekat ataupun rendah, hina, sempit dan yang seumpama maksud dengannya yang berdasarkan konteks-konteks penggunaan lah. Dan kata ad-dunia, perkataan ad-dunia itu banyak sekali disebut di dalam Al-Quran, dan lebih kurang sekitar 116 kali disebutkan dalam Al-Quran. Memang kena adalah perkataan ni dalam Al-Quran. Kenapa? Kerana memang Al-Quran itu sedang menerangkan kepada manusia hakikat kehidupan dunia. Jadi kalau Quran kalau bukan itu maksud Quran, tak adalah perkataan ini, dan dunia itu pun tidaklah penting untuk manusia ambil berat pasal dia. Tapi oleh kerana penting, kehidupan dunia ini ada kaitan dengan kehidupan alam selepas daripada ni, alam barzakhnya, alam mahsyarnya, alam akhiratnya, maka dengan sebab itu Allah SWT melalui Rasul dia Nabi SAW memberikan penekanan yang penting tentang kehidupan atas dunia, supaya manusia tidak tersalah hidup sekali je kita ni, hidup sekali je. Jadi lepas mati tak ada hidup balik dah, tak ada reincarnation, tak ada dah. Reincarnation, kehidupan semula, bangkit semula dalam bentuk yang lain, dalam kelahiran yang lain, itu kepercayaan agama lain. Tapi dalam Islam tidak diajar macam tu. Ada kebangkitan semula, tapi kebangkitan itu di akhirat nanti. Jadi oleh kerana macam tu, jangan satu nyawa yang Allah Taala beri ni manusia buat silap. Maka dengan sebab itu Allah SWT menurunkan Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang dunia, menceritakan tentang dunia itu sendiri sebanyak 116 kali disebut di dalam Al-Quran. Dan dalam bentuk yang lain, iaitu pecahan daripada perkataan dunia itu sendiri, seperti dana, yudnina, daniyah, adna dan lain-lain, pun dinyatakan di dalam Al-Quran dengan berbagai-bagai maksud yang tidak lari daripada konteksnya, iaitu dengan membawa maksud rendah, dekat, kurang ataupun bawah dan sebagainya, yang menunjukkan macam itu. Maksud perkataan daripada kombinasi dal, nun, hamzah tu, dal, nun, alif tu. Baik, menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, jika melihat dunia secara bahasa, ada dua aspek, iaitu fizik yang zahir ni, yang fizik yang kita nampak ni, yang bererti segala yang menunjuk kepada benda-benda dunia, seperti bumi dan segala isinya, termasuklah udara, walaupun kita tak nampak, tapi boleh dikaji, boleh diketahui kewujudan dia apa semua, itu termasuk dalam fizik. Benda yang kita boleh nampak, kita boleh dengar, kita boleh sentuh, kita boleh pegang. Dan satu lagi ialah metafizik. Ini juga ada di dalam dunia. Yang ni yang manusia tidak dapat gambaran yang tepat, melainkan melalui tuntunan ataupun melalui bimbingan wahyu. Dan kalau kita melihat metafizik ini, ialah dunia yang menunjukkan sifat-sifat hati. Kita punya akidah, kita punya kepercayaan, benda tu dunia lah. Sebab dia bukan duduk di akhirat tu, sekarang dia ada dekat dunia. Iman itu duduk di
duduk di hati kita, duduk di jantung fikiran kita ini di dunia. Jadi itu satu perkara yang perlu kita sedar, berhubungan juga dengan dunia. Yang lain seperti sombong, angkuh, hasad dengki, ini juga perkara dunia. Baik, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, oleh kerana banyaknya perkataan ad-dunia di dalam Al-Quran itu 116 kali disebut oleh Allah SWT, maka para ulama mufassirin khususnya, mereka mengkaji perkataan ad-dunia itu dan mereka mendapati ada beberapa perkataan yang Allah Subhanahu Wa Taala rangkaikan, yang Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan dengan perkataan dunia itu. Jadi ada beberapa lah, dan pada malam ni dalam masa yang terhad ini kita kongsi beberapa perkataan yang dikaitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berhubung dengan dunia. Iaitu yang pertamanya adalah perkataan mata'un. Mata'un. Yang ni Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan perkataan ini sebanyak 34 kali di dalam Al-Quran, dan antaranya ialah di dalam surah Ghafir. Dalam surah Ghafir, iaitu Allah SWT sebut dalam ayat 39, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, ini Allah ceritakan tentang Nabi, iaitu Nabi sebut, ya qaumi, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah mata', hanyalah kesenangan. Jadi dikaitkan ad-dunya dengan mata'un, iaitu untuk sementara waktu sahaja, dan sesungguhnya hari akhirat itulah sahaja negeri yang kekal, darul qarar. Hari ini kita forum pasal dunia. Kalau pasal akhirat pun banyak perkataan dalam akhirat dalam Quran ni yang boleh kita keluarkan perbincangannya, iaitu mungkin siri yang lain lah, orang lain dan orang yang lain. Baik, maksud mata menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, iaitu dia kata hakir. Hakir ni dengan maksud kecil, kecil, pendek, dan juga za'ilah, iaitu sesuatu yang cepat padam. Kalau api tu dia mudah, kena tiup angin padam, kena jirus dengan air padam, dan benda yang bersifat macam tu, itulah dunia. Benda yang bersifat kita ni, kita sangka kita kuat, kita hidup atas dunia ni. Kita tengok banyak makhluk-makhluk Allah yang hebat. Contohnya gajah, contohnya apa lagi, serigala, harimau. Kalau tumbuh-tumbuhan pula ada pokok, balak dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok pada hari ini, kalau kita tengok, adakah balak itu selamanya kekal di dalam hutan? Tak. Hari ini kita tengok ada isu macam-macam, tebang pokok balak sebesar 2 pemeluk, 3 pemeluk kadang ditebang. Itu kerah tu boleh tebang. Gajah menghadapi kepupusan, menghadapi ancaman kepupusan, walaupun dia makhluk yang hebat, haiwan yang besar. Kalau kiranya kesinambungan kehidupan dia lebih hebat lah banding dengan haiwan-haiwan yang kecil ni, tapi kita tengok gajah menghadapi ancaman kepupusan. Demikian juga manusia, sehingga kita tengok virus yang tak nampak adik mata boleh menyebabkan jutaan manusia mati seluruh dunia. COVID-19 itu COVID lah, kalau virus-virus yang lain banyak lagi lah. Jadi ini dunia, hakikat dunia cepat padam dia, cepat padam dia. Kita pun bila padam kita, wallahualam, kita tak tahu. Itu menurut Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian At-Tabari, Al-Imam At-Tabari menyatakan bahawa mata' dengan maksud yasir, dengan maksud mudah ataupun ringan, kerana kenikmatan dunia mudah didapat dan mudah pula hilang. Duit bagi contoh, kita mudah dapat, nak belanja mudah juga hilang. Demikianlah benda-benda yang lain. Rumah mudah untuk dapat, kemudian banjir hilang habis rumah. Kereta demikian berlaku dunia ini, sifat dia macam itu. Kemudian Al-Qurtubi menyatakan bahawa iaitu mata' sesuatu yang manusia dapat bersenang-senang dengan, manusia dapat seronok, dapat kenikmatan dengannya, dengan sedikit lalu terputus dan berakhir. Dapat sekejap je, sedikit saja. Kita dahaga, kita minum setakat itu saja. Minum lebih lagi, kita akan bahaya pada kita, dan seterusnya lah. Baik, itu perkataan yang pertama. Perkataan yang kedua, iaitu disebut
la'ib, iaitu ada 19 kali di dalam Al-Quran. 6 daripadanya dikaitkan dengan dunia. Antaranya ialah ayat Allah SWT dalam surah Al-An'am, iaitu ayat 32, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Iaitu maksudnya Allah SWT nyatakan, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan illa la'ib, melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir? Ini perkataan-perkataan yang Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan dengan dunia. Dan banyak lagi lah, antaranya lahwun, iaitu dengan maksud, kalau tadi la'ib masuk permainan, lahwun dengan maksud perkara yang tidak penting, yang mengabaikan perkara yang lebih penting, itu maksud lahwun. Kemudian dengan maksud zina, dengan maksud perhiasan. Dunia ini ialah perkara yang dihiaskan sehingga kita nampak dengan mata kita cantik. Lepas kita dapat satu, kita nak satu lagi, lepas satu lagi. Itulah sifat yang ada pada dunia. Dan beberapa lagi perkataan-perkataan yang Allah SWT kaitkan dengan dunia di dalam Al-Quran, yang menunjukkan bahawa kesimpulannya, dunia yang kita hidup ini semuanya tidak kekal. Dan kita berada dalam satu set yang Allah Subhanahu Wa Taala aturkan. Sebagaimana kita tengok bintang di langit, iaitu ada bentuk-bentuknya. Kita tak boleh buat apa bintang ni. Kita nak alih bintang ni pi kat ni, alih bintang ni pi kat ni, ataupun kita nak ubah bentuk-bentuk dia ke, ataupun kita nak padam satu ke, padam dua ke, 5 ke, ataupun kita nak wujudkan bintang yang baru. Kita tak boleh buat apa-apa. Apa yang mampu? Yang mampu kita hanya melihat sahaja. Demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kehidupan kita atas dunia ni. Kita tak boleh ubah dah. Kita kata kita nak patah balik ke masa belakang, ataupun kita kata kita nak ubah balik, kita tak mau lahir tahun ni, kita nak lahir zaman 1400 tahun dahulu boleh jadi sahabat Nabi, bagi contoh. Tak boleh dah kita nak ubah. Kalau kita mati pun kita kata kita tak mau pergi alam barzakh, kita nak pergi alam lain. Tak boleh. Kita telah berada di dalam set yang Allah SWT telah aturkan. Jadi nak tak nak kita kena ikut panduan-panduan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan, bekal-bekal yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW sebagai persiapan kita untuk menuju akhirat kelak. Jadi saya kira itu pusingan pertama, pelajarlah tu. Jadi saya serah balik kepada tuan moderator kita pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafizuddin yang telah menjawab soalan yang pertama tadi, yang bagi saya satu penjelasan yang padat dan cukup untuk kita faham tentang apa yang disebut sebagai tasawur, gambaran hakikat dunia yang banyak dipetik dari Al-Quran. Dari Ustaz Muhammad Hafizuddin dia banyak petik daripada Al-Quran untuk menggambarkan kepada kita, memberikan tasawur yang jelas tentang hakikat dunia kepada kita. Jadi kita nak pergi pula soalan yang kedua yang kita nak ajukan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizal. Bagaimanakah yang dikatakan dunia itu tempat ujian? Apakah bentuk-bentuk ujian yang perlu ditempuhi oleh manusia? Dan apakah ujian yang paling besar yang akan dihadapi oleh manusia? Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menjawab soalan ini. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Terima kasih Fadil Ustaz Zahrin selaku pengerusi ataupun moderator forum pada malam ini, rakan, sahabat dan juga kekanda saya, abang saya, Fadil Ustaz Hafizuddin Abi Rerah Hafizahullah, yang merupakan senior saya daripada JAIPS. Beliau datang asalnya daripada Pahang, tu ya. Beliau daripada Pahang, tugas di Perlis. Mudah-mudahan tuan-tuan orang Padang Besar boleh raikan beliau insya-Allah dalam kunjungan-kunjungan yang lain. Berapa kali yang Padang Besar? Oh, masjid ni pertama. Kali pertama yang Padang Besar. Okay. Masjid ni saya pun ingat ada sekali dua main masjid ni insya-Allah.
Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, saya mendengar penjelasan yang disebut oleh Ustaz Hafizuddin tadi. Dunia ini disebut 116 kali di dalam Al-Quran. Artinya daripada ribuan ayat, 6,000 lebih menurut sebahagian ulama, perkataan ad-dunya kita akan jumpa 116 kali Allah menyebut tentang dunia. Dunia ni tuan-tuan, secara mudahnya sebelum saya jawab apa yang ditanyakan, saya rasa semua kita sepakat, setuju, dunia bukan asal kepada tempat kita. Dunia yang tuan-tuan dan saya duduk dan diami sekarang ini bukan asal kita. Saya asal Perlis, bumi Perlis, darah Perlis, lahir di Perlis. Tetapi Ustaz Hafizuddin tidak. Dia orang Pahang. Akhirnya dia akan baliklah ke Pahang. Itu maksud asal. Tapi saya nak balik di mana? Saya akan balik dan kekal di sinilah. Itu maksud asal kita. Al-Quran yang tuan-tuan dan saya baca menyebut bahawa asal kepada kita manusia ini adalah di mana tuan-tuan? Asal tuan-tuan dan saya, maksud Ustaz Hafizuddin, bukan dari sudut soal negeri ni. Saya tahu tuan-tuan, Felda ni kadang-kadang ramai. Bukan, Felda ni tanah rancangan. Kadang-kadang dia main luak, dia duduk di Felda, kan, dihimpunkan oleh Allahyarham Tun Razak masa dasar ekonomi baru Felda ni. Lepas tu kalau kita pergi ke Pahang, ada orang Perlis duduk di Pahang, Felda di Pahang, Felda Sertip. Kalau tuan-tuan bisa pergilah. Felda ni kata, tapi asal kita itu, kalaulah kita bicarakan asal kepada manusia, bukan dunia. Sebab itu tuan-tuan tidak boleh duduk di dunia ini seperti orang yang tidak balik. Tuan-tuan tidak boleh duduk di dunia ini seperti orang yang akan kekal selama-lamanya di dunia. Itu satu benda yang salah. Lepas itu tuan-tuan tak boleh buat rumah, tak boleh cari duit, tak boleh pulun cari reta, tak boleh kisah ke dunia ni macam tak balik. Saya tak mau gunalah tak mati, kasar. Saya duduk pedor elok-elok ni bahasa saya ni. Nak ra'i Ustaz Hafizuddin. Tak mau keluar semua bahasa Perlis, saya jaga je. Artinya kita akan balik asal kita tuan-tuan, seperti mana ayah, datuk dan nenek moyang kita Adam alaihissalam, dia berasal daripada syurga. Jadi kita semua dalam perjalanan menuju ke syurga. Tuan-tuan, kita nak balik kampung kita. Kampung kita tuan-tuan, tanah lahir kita, asal usul kita syurga. Kita nak balik. Kita bukan nak duduk dunia. Situ kalau tuan-tuan tengok ada orang buat rumah sakan sangat, tegur, jangan tak mau nak balik Kalau duduk, tuan-tuan, saya tak tahu Felda ni sawit ke getah ke apa dia. Tuan-tuan tanam apa? Minyak ke? Kuat minyak ke apa? Getah. Getah. Kalau tuan-tuan tengok pi duk menoreh sampai tak ketahuan subuh lohok, tegur, bukan nak duduk dengan pokok tu. Kena tegur lah. Kita kena sedarkan hakikat bahawa kita akan balik. Saya dengan Ustaz Hafizuddin dengan Ustaz Zahri ni lambatlah kata adatnya nak balik ni. Faham ke tak? Yang depan saya ni duk tengok, ada dekat-dekat nak sampai dah. Sebab tu jangan duk sonok sangat. Fudail bin Iyad, seorang imam besar tabi'in. Fudail, dia asal, cerita dia asal dia sakanlah dia ni, tapi dia bertobat.
Fudail bin Iyad. Dia jumpa satu orang, dia tanya, berapa umur hang? Dia tanya, umur hang berapa? Kawan tu kata 60. Siapa yang 60 minta maaf lah. Tapi ni cerita. Bukan saya nak kata kat tuan-tuan. Sekali yang 60 mangkit balik pula. Saya cerita. Dia jumpa kawan tu, dia kata, kam umur? Berapa umur hang? Dia kata 60. Dia kata, tak lama dah hang ni. Sudah jauh perjalanan hang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata, kawan tu kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia istirja. Dia mengucap, orang Melayu kita mengucap. Apa maksud Fudail bin Iyad? Kau ni tak lama dah, kau dah jauh dah. Artinya umur ini adalah lambang, tanda kepada dekat dan jauhnya, hampirnya kita dengan tempat yang terakhir kita akan sampai, iaitu kematian. Artinya kalau orang tu baru 20, baru mungkin dia kalau daripada Padang Besar nak pergi Kangak, mungkin tang Sungai Cucuh. Yang 60 tak mana dah? Kalau 60 daripada Padang Besar nak pergi Kangak, kalau 60 tang mana dah agak-agak dia? Batu Dua. Boleh jadi Batu Dua. Sahabat saya tak perasan lah. Batu Dua. Artinya Batu Dua dengan Kangak jauh lah. Lepas 2 traffic light sampai tang custom Kangak stadium Kangak Artinya Sam, pi bagi contoh Batu Dua tak patut lah. Batu Dua ni dia paling maksudnya kubur. Batu Dua lama. Saya bukan nak gempak tuan-tuan. Saya bukan nak bagi tuan-tuan takut. Saya nak habang hakikat hidup dunia itu, kita akan balik. Itu hakikat dia. Macam kita main masjid ni. Tuan-tuan duduk masjid ni atau bahasa orang boleh duduk batak masjid ni nak lagi nak balik. Habis urusan kita, habis forum, habis mayang isyak, ambil nasi seorang sebungkus, saya abang siap-siap dah awal dah. Balik Tak ada siapa nak lena masjid ni, bukan tempat kita. Kita balik rumah kita. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, panjang lebar Ustaz Afizuddin tadi, saya duk baca nota sambil saya duk dengar, sebut tentang hakikat dunia la'ibun. Perkataan yang disebut dalam Quran, yang disebut tadi ni la'ibun, yang ada kaitan dengan dunia ni main. Ada budak-budak malam ni. Para ulama antaranya Al-Imam Ibn Kathir, kalau tak silap saya lah, dia sebut, dia kata la'ibun, main ni siapa main tuan-tuan? Masuk masjid siapa yang duduk bermain? Tuan-tuan ke budak-budak? Budak-budak. Pasal tu kalau budak-budak main masjid, dia main, kita jangan duk kata apa sangat lah. Kalau tuan-tuan main, saya tibai lah. Masuk tuan-tuan duk berlari belakang tiang. Tuk imam berlari, tuk siap duk aci ligan, kalut lah. Tapi kalau budak-budak lari, tak apalah. Memang budak-budak sifatnya la'ibun, dia main. Tuan-tuan, dunia ni macam Ustaz Afizuddin kata tadi, dia tempat main. Budak-budak tuan-tuan perasan, cucu tuan-tuan, anak tuan-tuan, dia main sampai bila? Dia main budak-budak ni. Saya pun ada anak, Ustaz Afizuddin pun ada anak, Ustaz Zahrin dia belum ada anak. Faham tak? Kau siapa ada anak darah boleh bagilah. Bukan senang nak menantu tu imam. Saya nak sebutnya, anak kita kalau main tuan-tuan, dia main sampai letih. Dia syok lagu mana pun, budak-budak ni dia pulun main lagu mana pun, bila dia letih, dia mengantuk, habis lah. Tuan-tuan faham tak? Itulah dunia. Memang dia seronok main ni, budak-budak seronok. Sebab itu dunia ni Nabi kata sesuatu yang hulwatun khadiratun, sesuatu yang seronok. Budak-budak tuan-tuan tengok, pasal tu orang bila hidup di dunia dia tak mau balik. Budak-budak dia syok main, kita ajak balik pun tak mau. Macam tu tuan-tuan dengan dunia. Saya dengan dunia lagu tu, ajak balik tak mau. Pasal apa? Balik dia tak mau, pasal dia seronok main. Kita seronok dengan dunia, macam tu lah, tak mau balik. Tuan-tuan dapat tak? Yang tak mau balik setengah tu pasal dia syok. Yang nak balik awal tu pasal tak syok yang terjun dulu tu. Kalau dia syok, dia tak terjun. Macam tuan-tuan syok ke tak?
Syok lah. Tengok ke gaya tu syok lah kan. Apa benda yang seronok sangat atas dunia ni? Tu baru saya nak jawab. Sikit dah saya nak jawab. Tuan-tuan, Quran sebut antara ujian, banyaklah ujian ni. Pasal itu dunia ni dia sebut tempat ujian. Ujian ni dalam Quran, perkataan orang Melayu suka sebut tapi salah guna. Fitnah. Fitnah kalau dalam Quran maksud dia ujian. Dalam Quran Allah selalu sebut dua benda. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Quran sebut sesungguhnya harta benda dengan apa? Anak fitnah, ujian lah. Jadi nak jawab soalan Ustaz Zahrin tadi, apa dia ujian paling besar saya dan tuan-tuan? Harta lah, duit lah, tanah lah, harta. Yang kedua apa dia? Anak. Dalam sebahagian hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi kata apa? Tidak ada, setiap umat itu ada fitnah dia. Dan fitnah kepada umat aku al-mal, harta. Dalam sebahagian riwayat Nabi kata apa? Selain daripada harta, anak, fitnah yang juga ujian besar. Banyak, tapi yang paling besar harta. Yang kedua apa dia? Anak. Yang ketiga wanita. Nabi kata tidak ada ma taraktu, tidak ada satu fitnah yang aku tinggalkan kepada kamu adar, lebih berat dan bahaya daripada fitnah wanita, orang perempuan. Dia tak kata orang lelaki-lelaki, dia kata orang perempuan tu sakan. Sakan tak orang perempuan? Sakan lah. Sekali saya cerita tak pernah sakan dia. Tapi saya nak habaq kat tuan-tuan ujian apa? Pasal tu tuan-tuan tengok Firaun yang sakan tu, dia tak bunuh Musa pasal apa? Pasal apa tuan-tuan dia tak jadi bunuh Musa? Yang lain semua cerah dah dia bunuh. Mata Musa dia tak jadi bunuh pasal apa? Pasal apa tuan-tuan? Pasal bini dia. Tuan-tuan main dengan bini kau ni, takut nak jawab? Ya, bini ni perempuan ni, jaga-jaga. Ujian kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ujian apa? Nabi Yusuf kena uji dengan wanita. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, yang pertama Quran cerita tentang ujian yang paling besar, yang paling dahsyat, harta. Harta ni apa dia ujian dia? Harta ni bukan salah. Harta tak salah. Yang salahnya apabila manusia tertipu dengan ujian itu, tewas. Harta tak salah. Pasal itu dalam Quran kalau tuan-tuan baca, kadang-kadang Tuhan puji, kadang-kadang Tuhan cela harta, kadang-kadang Tuhan sebut baik harta, kadang-kadang Tuhan sebut harta ni buruk. Harta boleh jadi dua. Pasal itu tuan-tuan tengok, orang miskin pun kena uji, orang kaya pun kena uji. Yang miskin tu kena ujian, yang kaya macam tuan-tuan pun kena ujian. Yang miskin cara dia, yang kaya cara tuan-tuan. Dalam minggu ni berapa ringgit dah tuan-tuan sedekah? Tersendak mau nak jawab. Saya tak suruh jawab lah, saya geriak pula. Tapi tuan-tuan boleh jawab lah, berapa ringgit dah yang tuan-tuan sedekah minggu ni? Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, malam ni Rabu, 3 hari ni berapa ringgit dah? Berapa ringgit dah? Masing-masing boleh tahu lah. Kalau tak bagi lagi minggu ni sampai hari Rabu RM1 pun tak sedekah, gagal. Tak dan, bukan tak mau, tak dan. Tak dan. Masjid duk main hari-hari, tabung duk ada, takkan tak dan juga. Terlupa. Tak apalah tuan-tuan, masing-masing jawab lah esok. Tapi saya nak habaqnya, Allah sebut dalam surah yang tuan-tuan selalu baca, Alhaakumut Takatsur. Sayyidina Uthman 3 kali dia ulang baca, dia tak boleh baca. Bukan tak reti baca, takut ayat tu. Quran kata telah dilalaikan, telah tertipu manusia ini kerana sikap berlumba-lumba. Pasal tu ayat yang kalau tuan-tuan perasan Ustaz Hafizuddin baca tadi ni, Quran cerita dunia ini antara tempat manusia berlawan, tafakhurun.
Tempat manusia berbangga-bangga dengan apa? Tuan-tuan, betul tak? Orang kita dia berbangga-bangga dua benda. Satu, siapa paling banyak harta. Yang kedua, siapa paling banyak anak. Pasal itu bila jumpa, tajuk yang pertama, hang berapa anak, anak hang duk buat apa, semua tajuk anak. Pasal apa? Pasal nak lawan siapa banyak. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang tak bagus. Tapi manusia, Quran kata, manusia itu tabiatnya, dia nak lawan siapa paling banyak harta, siapa yang paling banyak anak. Dia nak bermegah-megah. Quran sebut At-Takatsur. Tuan-tuan baca ayat yang pertama. Bukan Al-Baqarah, bukan Ali Imran. Juz Amma tu At-Takatsur. Tuan-tuan baca. Sebab itu hadirin mukminin, Nabi SAW kata, ma akhsha alaikumul faqra. Aku tak takut umat aku miskin, tapi yang aku bimbang mereka kaya. Dan kadang-kadang orang miskin ni bagus juga. Pasal apa? Bila dia miskin, banyak benda dia tak boleh buat. Tapi bila dia kaya, akal dia jenuh. Qarun lingkup pasal apa? Qarun. Tuan-tuan kenal Qarun? Lingkup pasal apa? Pasal miskin ke pasal kaya? Pasal apa? Pasal kaya. Terlebih kaya, lingkup. Nampak tuan-tuan? Sebab itu saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan. Dalam kita, Quran kata harta ni setiap orang disuruh cari. Pasal kita nak buat ibadat dengan harta, nak bayar zakat, nak sedekah, nak wakaf, dia kena guna duit. Nak main masjid ni pun kalau tak ada duit tak main. Betul tak tuan? Ha? Banyak harta benda ni memberi manfaat pada kita, tapi jangan melampau. Quran tegur. Sikap yang bahaya yang Quran tak mau ni melampau. Melampau ni maksudnya apa? Melampau lebih pada had lah. Tuan-tuan baguslah pasal cari-cari makan, maghrib main masjid, Isyak main masjid. Okeylah. Maksudnya tuan-tuan tak melampau. Yang melampau lagu mana? Yang melampau sampai tak ketahuan maghrib Isyak. Betul tak tuan? Kaya dok pun. Pasal tu kadang-kadang kita sedih juga. Sibuk kalah, tapi sibuk kan. Kalah cari duit tapi taklah kaya mana pun. Sebab tu kita kadang-kadang tuan-tuan, dunia pun tak terang mana, akhirat lagi lingkup lah. Maka sebab itu saya nak menasihatkan diri saya dan tuan-tuan, kita renung dengan satu hadis Nabi. Sedang tuan-tuan, kena sedang. Satu hari kata Abdullah ibnu Mas'ud, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dia masuk tengok Nabi. Nabi tidur atas tikar, atas alah lah. Ada lekat belakang. Ada lekat belakang. Kesan tidur. Taklah atas tilam. Bila kita tidur tempat keras, dia akan berbalak belakang kita ni. Ada kesan, athar pada belakang Nabi. Sahabat kata, Rasulullah, kita beli tilam bagi elok sikit lah, lapik bagi selesa sikit kan? Tak salah, tak salah. Tuan-tuan nak tidur lagi, balik pergi bakar tilam pula kan? Kalut saya. Tak salah. Tapi Nabi nak ajak umat dia. Nabi kata, apa malid dunia, apalah sangat aku dengan dunia ni. Nabi kata tak salah. Tapi Nabi nak bagi kita sedang hakikat dunia ni. Nabi kata seperti orang yang karakib. Karakib, seperti orang yang dalam penunggang. Rakib ni orang yang bawa kenderaan dalam perjalanan lah. Kemudian dia penat, tuan-tuan bawa kenderaan, bawa kereta penat, tuan-tuan buat apa? Berhenti resat. Dunia tu kata Nabi tempat tu lah. Nabi kata satu pokok, istadalla tahta syajarah. Kamu pergi berteduh di bawah pokok. Pokok tu dunia. Lama mana nak duduk tangan pokok tu? Tuan-tuan bawa daripada Perlis pergi Kuala Lumpur, letih, berhenti tang Sungai Perak. Berhenti nak makan ke apa, nak berhenti rehat. Lama mana nak duduk Sungai Perak? Ada 3 hari. Itu mana pok lama tak sampai. Aku berhenti sat tang Sungai Perak ni. Hari Senin hari tu betul lah, ni Jumaat tak sampai lagi. Aku duduk sat ni, aku tak habis letih. Tak ada. Tengah jam pun lama. Betul tak? Hakikat dunia tu kata Nabi macam tu lah. Kita berhenti sekejap, menghilangkan penat dan letih kita. Habis hilang penat dan letih, kita akan balik, bergerak semula, menyambung perjalanan kita. Pergi mana? Ke destinasi tujuan kita. Tapi yang masalahnya, cara kita pulun, kumpul kata benda, pulun hidup di dunia ni, macam yang tempat kita singgah tu, kita nak duduk tahun tu. Kita nak pergi Kuala Lumpur, tapi berhenti tempat rehat Sungai Perak tu, macam nak duduk tahun tu terus.
Sampai saya bagi contoh lah, tuan-tuan naik bas nak pergi Kuala Lumpur. Sampai datang Sungai Perak tu, tuan-tuan bas berhenti. Tuan-tuan buat turun beg tak? Beg buat turun tak? Beg besar. Kata tuan-tuan pergi buat turun beg tu. Driver akan tanya, pakcik, turun beg apa? Pakcik pergi mana? Pakcik pergi Kuala Lumpur. Ni kita berhenti sat dah ni, nak mesti minum apa semayang sat ni, yang buat turun beg tu. Oh dah, kita tak buat turun beg tu. Bekalan kita tu kita tak buat turun, pasal kita nak bawa pergi sana tu. Maka sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, saya sebut ujian yang pertama yang akan datang kepada tuan-tuan, ujian harta. Jadi tuan-tuan nak lawan harta ni macam mana? Ambil pada kadar yang sepatutnya. Akan datang satu zaman, kata Nabi, orang tak peduli halal atau haram. Ini orang yang tewas. Banyak orang, kalau saya nak bawa contoh, nak hurai, tuan-tuan lebih arif bab ni. Lama dah tuan-tuan berjalan, macam-macam dah tuan-tuan jumpa tentang dunia dan harta. Yang terakhir, wanita. Wanita ni juga ujian. Bukan maksud wanita ni jahat, tak. Tapi punca kepada rosak, tarikan kepada syahwat itu, Quran kata apa? Quran sebut apa? Allah menjadikan wanita itu sesuatu yang hubus syahwat, yang syahwat cenderung kepadanya. Sebab itu dalam Quran, bila dia sebut tentang pencuri, dia sebut laki-laki dulu. Bila dia sebut tentang penzina, dia sebut wanita dulu. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, wanita ni Islam jaga, Islam lindung, pasal dia boleh menjadi punca. Pasal itu Islam tak bagi berkhalwat, tak bagi berdua-duaan. Islam tak bagi wanita menonjol di hadapan. Betul tak tuan-tuan? Perempuan jadi tok imam, lelaki jadi tok imam pun tak ketahuan berapa rakaat dah. Mau kalau jadi perempuan mai tok imam, kalau tuan-tuan boleh bayang perempuan jadi tok imam, ceramuk Tok Bilal. Sebab itu bukan salah wanita, tapi syahwat. Maka agama benarkan untuk kita kahwin. Cara dia ada, syahwat ada. Pasal itu kita kahwin tu untuk salurkan, untuk kita lindung diri kita. Nabi kata, ya ma'syaras syabab, wahai orang muda, siapa yang man istata'a minkumul ba'a, siapa yang mampu kahwinlah. Pasal dia boleh jaga agama kita. Nampak macam mana nak handle fitnah ujian wanita? Kahwin. Kalau tak mampu kahwin, puasa. Boleh tak? Tundukkan pandangan, jangan berdua-duaan. Hatta dalam hadis, orang tanya dekat Nabi tentang ipar. Tahu ipar duai. Nabi kata jangan masuk wanita lelaki ke dalam kawasan yang ada wanita. Tak boleh masuk. Kalau tuan-tuan pergi rumah orang ada perempuan, tuan-tuan lelaki-lelaki tak boleh masuk lah. Haram, kena ada mahram dia, kena ada suami dia ke apa ke, pak dia ke apa. Orang tanya dekat Nabi, macam mana ipar, kita panggil ipar lah, ipar. Alhamu. Nabi kata alhamu maut. Ipar itu mati, maut. Ipar itu lebih berat. Panjanglah syarahan dia, tapi saya nak abang apa? Bahayanya ujian wanita. Maka sebab itu hadirin mukminin, kita selalu faham ujian ni banjir, ujian juga. Ujian ni apa lagi? Kematian, ujian juga. Macam ayat yang pengurusi baca tadi, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Ujian takut, ujian sedih, ujian duka cita, ujian kematian, ujian apa. Tapi tuan-tuan, kita kena faham, kesenangan juga satu ujian, kesihatan juga satu ujian. Orang sakit diuji cara sakit, betul tak? Sahabat kita di Selangor tak boleh main masjid, pasal apa? Mereka diuji dengan banjir. Rumah mereka masuk air, tak boleh main masjid, diuji. Habis jahanam kata benda. Kita pun tengok sedih, siang kat mereka, kereta jahanam, rumah jahanam, masjid tenggelam, tak boleh pergi masjid. Kita pula pun diuji juga. Kereta tak tenggelam, rumah tak tenggelam, kereta benda pun tak tenggelam, tapi dia tu tenggelam. Tamai juga ujian lah, ujian. Pasal tu Jabatan Agama buat program ihya masjid ni. Saya tak tahu kot dalam Pelda Rimba Mas ni,
kami Pelda Rimbamah ni habis dah. Tak ada habis dah. Tinggal kami yang masjid ni dah kot 30 orang, 40 orang. Yang lain semua pupus habis dah. Tak tahu. Maka kita tuan-tuan kena ingat, bila kita tengok orang tenggelam banjir tu, satu ujian untuk dia. Kita yang senang ini juga diuji dengan cara yang tersendiri. Sebab itu hadirin mukminin, ingat, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat saya dan tuan-tuan semua. Dua benda yang saya rasa saya dan tuan-tuan juga, kalau silap hari bulan, boleh rebah dengan ujian tadi. Wallahu Ta'ala a'lam. Saya cukup dulu untuk pusingan yang pertama. Terima kasih pada pengusi. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizal yang telah memberikan penjelasan yang cukup jelas kepada kita, dan saya kira ianya amat berkait rapat dan dekat dengan kita, dan mudah-mudahan memberikan kesan dan kesedaran kepada kita. Dalam pusingan yang pertama tadi, kita banyak menyebut tentang hakikat dunia dan juga bentuk-bentuk ujian yang dihadapi oleh manusia. Beberapa jenis bentuk ujian yang dihadapi oleh manusia. Dan pusingan yang pertama, jadi mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak kesan dan juga manfaat daripada apa yang dihuraikan oleh ahli panel kita tadi. Untuk pusingan yang kedua, kita nak berbalik kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafizuddin untuk menguraikan soalan yang berikutnya yang telah kita sebutkan tadi. Banyak ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Ujian senang pun ujian, susah pun ujian juga. Kaya pun ujian, sihat pun ujian, senang pun ujian. Bukan kira nak nampak susah-susah ya, ujian hak berat-berat saja, hak senang pun semua ujian. Kita tahu banyak jenis ujian, bentuk-bentuk ujian yang telah panjang lebar dijelaskan tadi. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, harapnya dapat tunggulah sikit masa lagi, no. Boleh lagi tuan-tuan. Boleh ikut tara-tara Ustaz Rizal tu, boleh lah. Boleh lagi ikut tara tu. Walaupun tak kira masa tu pusingan pertama tu tunaknya lajak dah. Tapi dia moderator ni, peranan ni bukan duk kira duk tanya soalan ni. Dia nak kena kawal masa. Tapi main dengan tok guru bercakap ni tak payah. Tak boleh nak duk potong-potong, tak payah nak potong. Bila tok guru bercakap ni tambah main jauh pula. Dan bagilah peluang kan tok guru kita nak bercakap. Kalau main daripada Kangak lebih kurang 30 kot kilometer ada Ustaz Rizal. 30. Ustaz Rizal main daripada Kangak, Ustaz Hafiz main daripada mana? Oppo. Lebih kurang juga. Kangak juga tu 30. Jadi tuan-tuan dekat duduk tepi-tepi masjid ni boleh tunggu tu Ustaz. Lebih kurang 20 minit ikut, seorang 10 minit lagi kita nak bagi peluang untuk berkongsi ilmu kepada kita semua. Jadi pusingan yang kedua ni, untuk soalan yang pertama kita nak balik kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafizuddin. Kita tadi sebut dah banyak, kita sebut tentang hakikat dunia dan juga bentuk-bentuk ujian yang kita hadapi di dunia ni. Jadi apakah sikap dan perkara yang sepatutnya kita lakukan sebagai orang yang beriman dalam menghadapi setiap ujian yang kita terima dalam hidup ni? Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz. Terima kasih pada Fadhil Ustaz Zahrin, Ustaz Rizal, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kehidupan di atas dunia ni, setelah kita sedar bahawa kita semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada orang itu beriman ataupun tidak. Tambah lagi orang yang beriman, kita sedang memang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diuji peringkat takwa kita. Siapa yang lebih bertakwa? Walaupun kita sama dah beriman. Iman tanya saya 6 rukun iman, tanya tuan-tuan 6 rukun iman, sama. Tapi diuji siapakah yang lebih tinggi takwa, sehingga ada saranan dan suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ittaqu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini satu perintah yang sangat berat untuk kita manusia melaksanakannya, sehingga kalau tidak ada ayat yang lain, maka kita tiada seorang pun manusia yang boleh melaksanakan perintah dalam Al-Quran tersebut kecuali Nabi SAW. Seorang dia. Sebab apa? Sebab sebenar-benar takwa ni ada pada siapa? Ada pada Nabi SAW. Tak ada orang yang lebih tinggi takwa daripada Nabi. Kalau ada orang yang paling tinggi, lebih tinggi takwa daripada Nabi, tentu dah orang tu jadi Nabi.
tentu dah Muhammad bin Abdullah tu tidak jadi Nabi. Kenapa? Kerana ada orang yang lebih bertakwa daripada dia. Tetapi suruhan yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam ayat yang lain, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah seupaya kamu, setakat yang kamu mampu. Adanya ayat ini menyebabkan kita rasa ringanlah sikit. Walaupun ayat yang pertama tidak terbatal, masih disuruh pergi tahap yang tertinggi lagi. Tapi itulah keadaan kita yang beriman. Sehingga Allah SWT menyatakan dalam surah yang ini dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, iaitu Allah Taala sebut ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira bahawa kami akan meninggalkan dia? Kami akan tinggalkan, maksudnya kami akan biarkan mereka ayyaqulu amanna, iaitu apabila mereka telah menyatakan bahawa kami beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka itu masih lagi belum terfitnah ataupun belum diuji. Tadi itulah bahasa yang kita salah guna. Fitnah ni kita kata macam tuduh dalam bahasa Melayu kita, tapi sebenarnya dalam bahasa Arab yang sebenar penggunaan dia fitnah dengan maksud ujian. Kemudian Allah SWT nyatakan pada ayat yang ketiga, walaqad fatannal ladina min qablihim, sesungguhnya kami telah menimpakan fitnah kepada golongan yang sebelum daripada mereka. Jangan kita sangka kita sahaja penghuni dunia ni. Tahun 2000 ke atas kita lah, tapi kita kata tahun 1800 bukan kita, orang lain. Tahun 1700 bukan kita, orang lain. Yang telah menghuni dunia ni tahun 600 bukan kita, orang lain. Tapi mereka semua itu meninggalkan sejarah, iaitu Allah Ta'ala menyatakan bahawa walaqad fatannal ladina min qablihim, iaitu kami telah uji mereka yang sebelum daripada kamu ni. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu, sehingga mana Allah SWT mengetahui siapakah di kalangan mereka yang sadaqu, yang jujur, yang telus terhadap apa yang mereka ungkapkan. Wala ya'lamannal kadhibin, iaitu dan mengetahui siapa yang berdusta. Cakap saja, cakap mengaku beriman, tapi apa yang dia buat itu tidak menunjukkan bahawa dia seorang mukmin. Apa yang dia buat, dia tidak menunjukkan perilaku seorang muslim. Ini perkara yang perlu kita jelas. Dan dalam kita nak apa yang perlu, sikap yang perlu kita ambil dalam kita nak berhadapan dengan fitnah dunia. Pernah satu ketika mana Nabi SAW bersama dengan para sahabat baginda sedang menggali parit dalam ketika sebelum berlakunya peperangan Khandaq. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, iaitu Nabi SAW menyebut, Allahumma la 'isha illa 'ishul akhirah fa aslihil ansari wal muhajirah. Nabi bukan salah seorang daripada syu'ara, Nabi bukan penyair, tetapi kata-kata ungkapan Nabi ini ada rima dia lah, indah kata-kata ni. Dan kata-kata ini menyebabkan satu motivasi yang besar kepada para sahabat dalam keadaan panas, dalam keadaan makanan tak cukup, dalam keadaan kena buat kerja berat, nak gali parit. Tak pernah perang Arab ni nak gali parit, ini kali pertama nak menggunakan strategi tersebut. Tak terbayang lagi betul boleh menang ke boleh kalah ke, tak tahu lagi ni. Tapi nak kena keluar modal banyak. Nah, itu modal tenaga. Selagi nak perang pakai tenaga lagi. Jadi dalam keadaan yang demikian, Nabi SAW memberikan motivasi kepada para sahabat, Allahumma, ya Allah, la 'isha, tidak ada kehidupan yang hakiki, yang sebenar, illa 'ishul akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Ini kaedah cara Nabi SAW mengajar para sahabat, walaupun dalam bentuk doa. Tak ada kehidupan. Maksudnya kalau kita nak letih pun letih atas dunia ni lah. Nanti dekat akhirat kita akan dapat kerehatan, dapat ketenangan. Kalau nak penat, nak mati dalam berjihad pun kat dunia ni lah, dekat akhirat. Ishul akhirah, kehidupan yang sebenar. Fa aslihil ansari wal muhajirah, dan
engkau damaikanlah, engkau perbaikilah antara Ansar dan juga Muhajirin. Mereka ni sama-sama beriman, sama-sama mempunyai matlamat yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada daripada bukan penduduk asal Madinah, dia daripada luar, daripada Mekah, daripada bumi tanah Arab yang lain, mereka berhijrah ke Madinah disebut sebagai Al-Muhajirin, dan penduduk asal Madinah mereka disebut sebagai Ansar. Jangan ada konflik, jangan ada rasa iri hati kerana faktor tadi ni, faktor bukan orang asal, bukan ini pendatang ini, dan tapi kerana kehidupan akhirat yang sebenar tu seperti yang Ustaz Rizal sebut tadi lah, kita semua nak balik ke akhirat. Apalah maksud warga negara, apalah maksud warga negeri kalau kita akhirnya kita pergi ke tempat lain? Sama. Jadi Nabi SAW ajar pecahkan dogma pemikiran supaya kita melihat kehidupan yang sebenar ialah kehidupan akhirat. Kemudian cara lagi yang Nabi SAW ajar, cara fikir dan juga cara kita menanggapi dunia ini, iaitu kita kena besarkan akhirat. Iaitu dalam riwayat Imam Bukhari juga daripada Sahal radhiyallahu an, iaitu menyatakan bahawa Nabi SAW bersabda, iaitu Nabi sebut, maudhi'u sautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha wala ghadwatun fi sabilillahi aw rauhatun khairum minad dunya wa ma fiha. Itu kata Nabi SAW, maudhi'un sautin, tempat letak cemeti. Orang Arab dulu ni, bukan orang Arab sajalah, orang dulu ni kenderaan mereka ialah kuda ataupun unta. Jadi nak menggerakkan unta, nak menggerakkan kuda ni, dia perlu menggunakan cemeti lah. Cemeti dia bukan setakat cemeti ni banyak fungsi lah, antaranya menyeksa dan sebagainya, tapi yang biasa digunakan sebagai untuk kenderaan. Kalau kita hari ni kunci kereta, kalau kita kunci motor sama. Jadi tempat letak kunci, apalah sangat bahagian rumah kita yang besar ni nak letak kunci kereta Mercedes ke, kereta Audi ke, tempat letak kunci itu tidaklah satu bilik yang besar. Baju mungkin kita boleh susun, baju hari Isnin apa dia ni rak baju hari Isnin, ni rak ni kalau orang kaya sungguh lah. Rumah dia tu nak letak kunci kereta tu kecil je, box kotak kecil saja nak letak pun sama. Orang Arab dulu dia letak maudhi'un sautin, tempat letak cemeti. Fil jannah, dalam syurga itu, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada seluruh isi dunia dan apa yang seluruh dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nak suruh supaya kita mengharapkan, menanam cita-cita, nak tengok macam mana tempat letak cemeti ke akhirat ni, tempat letak kunci kereta, kenderaan kita di akhirat nanti macam mana, supaya kita ada tertanya-tanya macam tu, supaya ada perasaan untuk masuk syurga. Nak tengok tu mesti kena masuk syurga. Jadi bila nak masuk syurga, kena buat amalan baik. Kat mana? Kat dunia lah, supaya ada cita-cita itu. Wala ghadwatun fi sabilillah, dan orang yang berpagi-pagi di jalan Allah, orang yang berada pada waktu pagi di jalan Allah, au rauhatun khairum minad dunya wa ma fiha, ataupun pada waktu petang hari lebih baik berbanding dengan dunia dan segala isinya. Jadi kita kena pastikan segala aktiviti harian kita, apa yang kita buat seharian kita itu, dia akan membawa kepada kesan kehidupan di akhirat nanti. Jadi Allah Taala, Nabi SAW menyatakan bahawa apa yang kita buat fi sabilillah, di atas jalan Allah ini, pada waktu pagi ataupun pada waktu petang, khairum minad dunya, lebih baik daripada urusan dunia kita, wa ma fiha, dan apa yang terkandung di dalamnya. Selain pada itu, sabda Nabi SAW kepada Ibnu Umar, ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ibnu Umar seorang budak, seorang ketika Nabi hidup dia masih lagi remaja. Nabi SAW pegang bahu dia. Kemudian Nabi SAW nasihat pada, ni nasihat pada budak, nasihat kepada anak-anak, supaya anak-anak ni cepat matang, supaya zaman main dia tu ringkas sikit, main juga tapi dia cepat matang. Bila cepat matang, zaman dewasa dia, zaman dia menimba amalan itu lebih banyak lagi berbanding dengan orang yang lambat matang. Jadi Nabi SAW pesan dekat remaja-remaja, antaranya ialah Ibnu Umar. Dia kata apa? Kun fid dunya
ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di atas dunia itu seperti kamu seorang yang asing, gharib, seorang yang asing, seorang yang, kalau kita pergi satu tempat kita tak kenal orang, kita rasa cepat-cepat nak keluar daripada tempat tu, ataupun cepat-cepat kita nak balik. Sebab apa? Sebab kita tak kenal orang situ. Tapi kalau kita rapat dengan satu kawasan, satu orang, satu individu dan sebagainya, kita akan rasa nak tangguh lagi, nak balik. Sebab apa? Sebab kita tak habis lagi nak bermesra, nak berseronok dengan dia dan sebagainya, kerana kita bukan gharib, kita bukan asing. Tapi Nabi SAW pesan, ka'annaka, seolah-olah kamu gharib. Walaupun kita rasa ni dunia ni tempat kita kenal orang ni, kenal orang tu, tapi kita kena jadikan dalam diri kita ni ada perasaan bahawa kita ni gharib, asing. Kemudian aw'abir sabil, ataupun orang yang berada dalam perjalanan. Seperti tadilah dihurai panjang oleh Al-Fadhil Ustaz Rizal sebentar tadi. Dan mudah-mudahan kita semua dapat ambil perasaan yang jiwa, sikap yang ditanamkan oleh Nabi SAW. Nabi ajar kepada para sahabat. Ini Nabi tak ajar benda-benda yang pelik-pelik ni. Nabi tak ajar cara mimpi, cara jumpa. Boleh kalau kamu rindu ke aku, kamu tenunglah tempat duduk berhampiran kamu, ke jumpa aku ke. Tak, Nabi tak ajar kalau kamu ni gini. Tak, Nabi tak ajar yang demikian. Tapi Nabi ajar supaya kita melihat bagaimana nasib kita dekat akhirat nanti. Nabi ajar supaya kita mengharapkan, merindui akhirat. Merindui akhirat. Nak jumpa Nabi bukan dalam mimpi. Walaupun boleh jadi jumpa dalam mimpi. Nak jumpa Nabi bukan dengan cara yaqazah. Nak jumpa Nabi di syurga. Kita kena bertindak seperti mana atas dunia ni, seperti ahli syurga, seperti orang yang layak untuk berdamping dengan Nabi SAW. Jadi sekadar itu saya serah kembali kepada Al-Fadhil Ustaz Zahri. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafizuddin. Jadi jelas kepada kita, jadi itulah sikap dan tindakan yang sepatutnya kita lakukan sebagai orang yang beriman dalam menghadapi ujian yang kita hadapi, ataupun dalam setiap ujian yang kita lalui sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Jadi untuk soalan yang terakhir kita akan ajukan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizal, apakah hikmah dan pengajaran yang dapat kita singkap dan rungkaikan dari setiap ujian yang dihadapi di dunia, dan sekaligus kita minta Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizal membuat kesimpulan penutup bagi forum kita pada malam ni. Dengan segala hormatnya disilakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tuan-tuan, saya dan tuan-tuan semua seperti yang disebut, yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Hafizuddin tadi, kita akan diuji. Tidak ada siapa pun yang sunyi dan selamat daripada diuji. Itu yang pertama. Saya dan tuan-tuan, kita tak boleh lari. Kita tak boleh elakkan diri kita daripada diuji, kerana dunia ini adalah tempat Allah menguji. Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Quran menyatakan inna khalaqnal insan, kami menjadikan manusia. Khalaqna, kami menciptakan manusia. Allah jadikan kita, tuan-tuan, min nutfah, daripada air mani yang kotor. Walaupun dia tak najis, tapi dia kotor. Hakikat kepada asal usul kita daripada air mani. Sebab itu seorang manusia, apapun kedudukan, pangkat dan jawatan yang dia sandang, gelaran yang dia bawa, dia kena sedar bahawa dia berasal daripada min nutfah amsyajin. Sebab itu akhirnya, besar bagaimanapun kita akan tunduk kepada Allah. Tuan-tuan, ketika tuan-tuan sujud, tuan-tuan sedanglah, kepala yang paling bernilai, kepala manusia yang paling terhormat tu, kepala jangan main. Orang tuan-tuan kata kepala jangan main. Kepala tuan-tuan ketika sujud lebih rendah daripada punggung tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak? Sekali lagi tuan-tuan sujud, kepala tuan-tuan tu berada lebih rendah daripada punggung kita. Betapa hinanya kita di hadapan Tuhan. Ini hakikat manusia. Kadang-kadang ada sikit pangkat, ada sikit gelaran, boy, kan? Ujian juga tu.
pangkat tu. Pangkat apa? Ketua Belong. Kan? Bukan YB pun. Dia punya kembang berjalan tu lebih pada Merak. Orang paling kata Merak buih ke apa ke? Saya pun tak tahu kan. Khilaf kat ni pun. Jadi saya nampak kita ujian. Tak ujian tak? Saya mungkin duduk di atas pasal dia jemput. Esok lusa mungkin saya duduk di bawah. Hari ni mungkin orang memperkenalkan saya sekian-sekian. Esok mungkin tak ada siapa mengingat saya. Hakikat demikian. Ada mikrofon boleh cakap. Esok orang tak bagi cakap habis ya. Saya nak sebut kat tuan-tuan. Kerusi yang saya duduk juga boleh diisi oleh orang lain. Apa besarnya saya nak banding orang lain. Maka itu ujian. Jadi tuan-tuan, bila kita diuji, ujian yang paling besar adalah ditempuh oleh orang yang paling kuat iman dia. Nabi SAW ketika dia demam, panas, masuk para sahabat, anak-anak dia masuk pegang. Dia kata Rasulullah, ya abati, wahai ayahanda, panah ni panah lain macam ni. Nabi kata betul, 2 kali panas. Nabi demam lebih kuat daripada kita. Karena kata Nabi, asyaddul bala, asyad, orang yang paling kuat ujian dia, al-anbiya, adalah para nabi. Summal amthal. Nabi kata kemudian orang yang mengikuti, yang seumpamanya, orang yang kemudian. Dari sudut apa tuan-tuan? Tingkatan iman. Jadi semakin kuat iman tuan-tuan, semakin besar. Itu menunjukkan kadar iman. Jadi kita kena sabar. Cuma saya nak cerita kat tuan-tuan ni, saya nak tutup ni. Kita semua nak akhiri kuliah ni, nak forum ni. Saya nak baca kat tuan-tuan satu hadis. Ada 2 hadis dia nak ambil, tapi saya nak bawa satu lagi kira tutup lah, habis. Apa dia tuan-tuan? Mari kita dengar daripada Anas bin Malik. Daripada Anas bin Malik tuan-tuan, dunia ni dia tak berhenti sat. Tuan-tuan, seronok hari ni, esok tak tentu lagi. Tuan-tuan, seronok bulan ni, esok tak tentu lagi. Orang menikah lama mana nak seronok? Tuan-tuan, ingat tak lagi lama mana tuan-tuan dulu menikah? Tuan-tuan menikah dulu lama mana seronok? Habis inai ke apa ke? Tuan-tuan, menikah ni saya tak tahu ya, minggu ya seronok. Lepas tu kita ketahuan lah, orang boleh kata. Nampak? Lepas tu kadang-kadang kita tengok, bukanlah salah, tapi artis ni menikah, lagu kita juga menikah cukup-cukup lah, hari-hari cerita dia ya. Emah perut kita pun kan. Nampak tuan? Jangan duduk seronok sangat, orang boleh kata. Syok lawan dia, tak seronok. Itu saya nak cerita kat tuan-tuan, Allah cerita melalui nabinya. Daripada Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua kita balik ambil hadis ni, kita buat panduan. Nabi kata, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Dibawa pada hari kiamat bi an'am, orang yang paling senang, yang paling banyak mendapat nikmat, orang yang tak pernah susah. Bukan kita lah, saya rasa kita ni macam-macam susah lah, jatuh, bangun, terlentang semua lah. Tapi orang yang di akhirat esok ni bi an'am min ahli dunya min ahli nar, dibawa satu orang yang paling senang, paling kaya, paling banyak dapat nikmat. Dialah orang tersebut. Dia tak pernah susah di dunia, dia tak reti susah. Tuan-tuan jangan main-main. Orang senang ni, makan dia pun, tuan-tuan bisa tak tahu lah, tapi saya pergi tengok orang senang makan ni, semua orang layan lah. Kita nak kena cedok sendiri pun semua, dia orang tak suap lah. Dia tak pernah susah lah. Masak, ada orang masak, basuh, ada orang basuh, tak pernah buat apa. Tangan pun lembut, tak pernah pegang apa. Kau senang semua lah kan? Senang semua. Kita semua kena buat sendiri kan, susah lah, tak apalah nak cari makan sendiri pun, ni senang-senang. Kemudian kata Nabi SAW, fayus biru finnar sibrah, diceluk orang yang paling bernikmat di dunia, yang paling senang di dunia ni, diceluk sibrah, celuk di dalam neraka dengan sibratan, satu celupan. Ambil dia, celuk dalam neraka, angkat sekali ya, sat dia, satu celupan. Tuhan tanya dia, thumma yuqali ya ibna Adam,
hal ra'aita khairan qat, hal marra bika na'im qat. Dia ni dulu di dunia sepanjang hidup dia dapat nikmat, Tuhan celuk dia sekali dalam neraka. Tuhan tanya dia, adakah di dunia dahulu hang pernah senang walaupun sedikit, ataupun hang pernah dapat apa-apa nikmat? Tuan-tuan dengar dia jawab apa ni? Kalau 70 tahun dia hidup, 80 tahun dia hidup, sepanjang hidup dia senang, sepanjang hidup dia tak pernah susah. Sekali dia masuk dalam neraka, sekali dia kena celuk, angkat, dia jawab apa? Dia kata, la wallah ya Rab, aku tak tahu apa dia tu nikmat, aku tak tahu apa dia tu senang, aku tak pernah dapat kesenangan, aku tak tahu, lupa tu. Tuan-tuan boleh bayang yang tuan-tuan duk mengadu, tuan-tuan duk mengeluh, tuan-tuan duk merintih, awaklah susah sangat, awaklah payah sangat, awak hok nu tak boleh, hok ni tak boleh. Kawan ni tuan-tuan, bila dia masuk dalam neraka, hilang segala nikmat, kesenangan dan segala kebahagiaan. Dia kata, la wallah ya Rab, aku tak tahu senang tu apa dia. Tuan-tuan bayang sekali celuk ya. Mari pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi ashad an-nas fid dunya. Mari pula orang yang paling susah, mungkin kita lah, yang paling teruk, yang paling merana, yang paling merempat, yang tak pernah senang di dunia, dibawa, diceluk dia dalam syurga, diangkat. Tuhan tanya dekat dia, ya bani Adam, hal ra'aita bu'san? Di dunia dahulu hang biasa susah tak? Di dunia dahulu hang biasa susah. Biasa susah apa? Memang sepanjang hidup dia susah. Siang malam susah. Daripada muda sampai ketua. Tuan-tuan tengok kadang-kadang budak-budak tu tengok rohia. Beranak dah jadi rohia. Merempat. Pok mak kena bunuh. Merantau. Mai minta sedekah. Lepas tu besar. Tak tahu jadi tak ketahuan apa. Sampai ke mati. Jadi, tapi saya tengok anak rohia. Tempat sendiri kena halau perambat apa semua, mai tempat kita. Jadi apa? Peminta sedekah. Lepas tu dia besar pun jadi lagu pak dia, tak ketawa halau sampai ke mati. Mungkin kita boleh bayang orang hia. Tak reti. Kadang-kadang anak kita kecil dia susah, besar dia mengaji pandai, dia senang. Betul tak? Bukan sepanjang hidup. Ada orang yang mungkin kecil dia senang, lepas tu pak dia mati ke apa, dia jadi susah. Macam tu lah. Mula senang, kemudian susah. Mula susah, kemudian senang. Tapi kawan ni tak pernah. Daripada kecil sampai muda, tua bangka, sampai ke mati. Sampai ke mati pun tak ada apa. Tuhan tanya, pernahkah hang susah? Dia kata, susah tu apa? Dia tanya Tuhan, susah tu apa dia? Macam mana dia boleh lupa tuan-tuan? Macam mana dia tak boleh tak ingat? Macam mana dia boleh tak tahu, tak teringat susah? Walhal sepanjang hidup dia susah, diuji dengan pelbagai ujian, sudah jatuh, ditimpa tangga, lepas timpa tangga, timpa bumbung, segala apa semua timpa. Tak ada kata nak senang. Kita tuan-tuan ada juga main tua-tua ni tuan-tuan, dulu memang susah lah, memugang apa semua kan. Main ujung-ujung ni senang lah, dah boleh rasa senang sikit, betul tak? Dividen ni lah, apa lah, bonus ni lah, duit ni lah, anak-anak pula duk bagi ikut atas. Kan? Senang lah ni. Senang. Tapi kau ni, dia tak tahu. Sebab itu saya kata dunia ini kalau nak dibandingkan dengan akhirat yang menjadi tujuan kita, taklah terang mana sangat tuan-tuan. Sabar saklah. Siapa yang sakit tu sabar saklah. Sementara sehari dua nak mati, lepas mati dah sakit lah. Betul tuan-tuan? Orang tanya kita sampai bila kita nak semayang. Tuan-tuan mesti ada tak tuan-tuan pernah tertanya? Tak berani lah tanya. Dia kata, ustaz, sampai bila nak semayang ni? Nak tak larat dah. Sat lagi lah. Sampai orang semayangkan kita, cukup lah. Tuan-tuan semayang, sampai orang semayangkan tuan-tuan, berhenti. Hadirin mukminin, akhirnya saya nak baca satu hadis. Saya major ni, saya nak kongsi. Ustaz Zarin kata boleh. Lah, saya nak kongsi lah kan. Saya ingat Ustaz Lim pun duk baca hadis ni, tapi saya nak baca. Saya nak baca ni pasal kita live, ramai orang duk tengok, semua orang tengok. Saya dengan tuan-tuan, semua kita akan ada benda ni. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi kata, man kanatid dunya hammahu. Siapa yang dia hidup di dunia ni, dunialah tujuan dia. Saya dengan tuan-tuan ni, kalau kita hidup dunia ni, tujuan kita semata-mata dunia, apa yang Tuhan akan buat? Farraqallah. Allah Ta'ala akan memecah belahkan amrahu. Urusan dia akan jadi teramuk. Urusan dia tak akan jadi sempurna.
Lepas itu kita tengok orang yang pulun kejar dunia, tertipu dengan dunia, diuji dengan dunia. Tuan-tuan tengok, dia tak akan bahagia. Sebab itu kaya belum tentu bahagia. Berapa ramai orang tuan-tuan yang naik kereta besar tak bercakap laki bini. Kadang-kadang kita naik motor ya, tapi kita bahagia. Mungkin kita makan makanan murah, beli pasar malam ya. Tadi saya main pasar malam Tangkok Mak. Saya kata ramai orang main masjid ni sakan, tengok-tengok pasar malam. Itu pun ujian kot tu. Bahaya buat pasar malam tepi masjid ni kan. Beli makanan pasar malam ya RM5 tapi kita makan nikmat, puas. Orang mungkin makan di hotel harga 300-400 pinggan, tapi mungkin tak rasa nikmat yang kita rasa. Tuhan apabila dia memberikan kebahagiaan dalam cara yang kita tak tahu macam mana dia bagi. Pasal itu kita takut kalau kita pulun sangat dunia. Allah kata farraqallahu alaihi amra wa ja'ala faqrah baina ainaihi. Tuhan akan jadikan dia kemiskinan itu di antara dua mata dia. Dia tak pernah puas dan tak pernah cukup. Tapi siapa yang Nabi kata akhirat tujuan dia, akhirat matlamat dia, Tuhan akan bagi apa dekat dia? Tuhan akan bagi wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Tuhan akan jadi kekayaan pada jiwa dia. Sebelum tu Nabi kata apa? Jama'allahu lahu amrah. Allah akan himpun pada dia kekayaan, harta dan urusan dia. Sebab tu saya nak nasihat pada tuan-tuan, kita dipilih, alhamdulillah dipilih. Di masjid ni saya ingat buat kot 10 minit lepas subuh tuan-tuan baca Quran kan? 10 minit duduklah sat tuan-tuan, bacalah. Nak kalut pergi mana? Tadi petang tuan-tuan baca tak zikir petang? Kadang-kadang kita mungkin sakan forum, sakan ceramah, hebat mengaji, kuliah tak berhenti, tapi amalan-amalan ringkas macam ni kita tak buat. Hari ni kita baca tak Quran? Berapa muka tuan-tuan baca? Macam mana tuan-tuan kata akhirat tujuan? Quran tak baca, zikir lepas subuh tak baca, zikir lepas asar, asbahna, amsayna, baca tak tadi? Tak baca, tapi duk akhirat tujuan, sembang kedai kopi sampai 3-4 jam, tu bukan akhirat tu. Suatu saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan, kalau akhirat tujuan kita jangan lari. Zikir pagi, zikir petang tak sampai 10 minit. Quran setengah muka kau cukup lah. Sembahyang 5 waktu jemaah di masjid, kuliah maghrib, duduk ada forum ke apa, duduk sat. Kita nak kalut pergi mana? Kan? Saya bimbang tuan-tuan, kita lah Covid dengar hari ni elok, esok mati. Petang ni duduk bersembang elok, malam mati. Pagi berjumpa, petang dengar kata mati. Maka mudah-mudahan tuan-tuan, alhamdulillah, Allah Ta'ala letakkan kita di tempat yang paling mulia, bumi yang paling Tuhan cinta, masjid. Doalah semoga Allah mengakhirkan hidup saya dan tuan-tuan di atas jalan yang kita duduk. Kerana ramai orang yang telah tergelincir sebelum sampai pada tempat akhir tujuan dia. Kita pun tak tahu tuan-tuan. Tuan-tuan boleh jamin sampai mati, saya tak boleh jamin. Pasal itu Nabi doa siang, pagi, petang, malam, thabbit qalbi, ya Allah tetapkan hati dan kaki aku di atas petunjuk ni. Mudah-mudahan tuan-tuan jangan sangka saya umur tua dah, nak lingkuk lagu mana, nak jadi macam mana. Jangan sangka tuan-tuan. Nabi kata selangkah dengan syurga boleh tertukar masuk neraka, selangkah dengan neraka boleh tertukar masuk syurga. Hati-hati dengan ujian dunia. Saya rasa cukup setakat itu. Minta maaf lah kalau saya ada terkasar bahasa ke apa. Terima kasih kepada pihak Jaib dan juga masjid ni. Terima kasih kepada tuan-tuan lah yang dengar kedua-dua kami memberikan sedikit maklumat dan ilmu pada malam ni. Terima kasih. Saya serah balik pada pengurusi. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizal yang telah menjelaskan kepada kita begitu banyak hikmah dan pengajaran yang boleh kita ambil daripada ujian yang kita hadapi ni. Jadi daripada awal kita dengar forum ni, lah 9 suku dah. Tengok tuan-tuan tak berganjak di mana. Tuan ni boleh buat pula, boleh main pula lah. Boleh panggil pula lah tahun ni kan. Mudah-mudahan tuan-tuan terus istiqamah dalam keadaan lagu ni. Daripada awal kita dengar forum panel pertama, panel kedua, 2 pusingan Quran dengan hadis saja, Quran sunnah saja. Tak ada dengar kata mimpi ke, cerita karut ke, cerita mohong apa, tak ada, tak dengar. Kita dengar Quran dengan sunnah. Jadi ilmu yang macam ni lah yang kita nak kena ambil. Ilmu yang mai daripada Al-Quran dan Sunnah, dan tak jemu-jemu kita dengar.
Jangan sekali-kali kita jemu dengar ilmu yang mai bersumber daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi itulah yang patutnya kita buat, yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan dalam keadaan macam ni, tuan-tuan terus patutnya istiqamah lah dengan keadaan yang macam ni. Jadi mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan kasih sayang dan manfaat yang banyak daripada forum yang kita adakan. Jadi saya mewakili pihak panel memohon maaf jika ada sebarang kekurangan, kesilapan sepanjang forum ini berlangsung. Terima kasih banyak, setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak penganjur, Jaibs, Maibs, channel Suara Sunnah, pihak Masjid Al-Mustaqim, Felda Rimba Mah Padang Besar, dan tuan-tuan semua. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat, dan kita terima kasih banyaklah kepada semua pihak tadi yang telah bersama-sama menjayakan forum Ihya Masjid Semarak Dakwah. Itu nama dia punya tema, Forum Ihya Masjid Semarak Dakwah. Jadi untuk penutup kita sama-sama baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi